Sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Haslinda binti Saad. Saya merupakan pelajar PSMP Jun 2023-2028 bagi tempoh persediaan. Baiklah, mari kita kenali apa itu sistem ejaan Zakbar. Sistem ejaan Zakbar merupakan sistem pertama dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang disusun oleh orang berbangsa Melayu pada tahun 1933 sebelum Perang Dunia Kedua dan telah tersiar dalam sistem ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Seterusnya, sistem ejaan Wilkinson yang dipakai sebelum ini terdapat beberapa kelemahan. Maka, sistem ejaan Rumi Zakbar telah diperkenalkan bagi memantapkan lagi sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu. Sejarah sistem tulisan Zakbar. Sistem ejaan ini telah dihasilkan di SITC iaitu Maktab Pendidikan Sultan Idris dan juga merupakan sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum kewujudan sistem ejaan baharu. Sistem ejaan ini juga telah disusun dan diperkemaskan dalam jangka masa beberapa tahun dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dan Daftar Ejaan Bahasa Melayu 1949 dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi yang telah dikarang sendiri oleh Zakbar. Sistem ejaan ini telah dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam kerajaan Malaysia, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi sehingga tahun 50-an sebelum digantikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu pada 16 Ogos 1972. Ejaan Mufajas Asia juga turut digunakan. Sistem ejaan yang berkenaan ini telah digunakan sebagai ejaan sekolah yang sebenar. Dalam sistem ejaan ini, dikatakan mempunyai pengaruh transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi dan telah menyebabkan banyak kelemahan yang dapat dikesan serta tidak tetap atau konsisten yang mengganggu penggunaan bahasa Melayu. Berikut merupakan ciri-ciri sistem tulisan Zakbar. Yang pertama, tidak menggunakan teori dan teknik linguistik. Yang kedua, tidak menggunakan tanda skill muflix atau aksen sebagai panjang atau pendek bagi grafem vokal. Yang ketiga, partikel pun masih dipisahkan seperti ada pun. Yang keempat, terdapat kekurangan huruf Jawi dan Rumi untuk melambangkan sesuatu bunyi. Yang kelima, setiap perkataan dieja berdasarkan bunyi. Dalam ejaan ini, terdapat 3 bunyi diftong yang diistilahkan sebagai bunyi berkait seperti AI, AU dan OI. Yang keenam, grafem dan tanda-tanda baru telah digunakan mencukupkan contoh NG, NY, CY, KH, SH, TH, GH, DHA, TZ dan tanda seperti koma adalah untuk melambangkan bunyi-bunyi huruf Jawi seperti Ain. Berikut menunjukkan berkaitan tentang bagaimana sistem ejaan Zawi Zakbar ini boleh terwujud. Seterusnya berkaitan tentang tahap perkembangan ejaan Jawi. Ejaan Jawi yang menggunakan tanda-tanda baris dan syahadah. Yang kedua, mengekalkan ejaan pada tahap pertama tetapi menanggalkan penggunaan tanda. Yang ketiga, ejaan Jawi cara Melayu yang menggunakan huruf saksi pada suku kata pertama. Yang keempat, pengenalan huruf saksi pada suku kata kedua bila terdapat ejaan yang menggunakan huruf saksi pada suku kata pertama kerana ejaan yang sama boleh mewakili 2 perkataan. Seterusnya berkaitan tentang peranan Zakbar. Peranan Zakbar yang pertama iaitu sebagai penggerak atau aktivis bahasa kerana beliau ingin menubuhkan sebuah badan yang dapat membantu usaha menyelaras ejaan Jawi. Yang kedua, beliau juga ingin ikut bersama dalam kumpulan Pakatan Bahasa Johor yang menghasilkan buku Katan 1937 supaya dapat membantu generasi muda menyempurnakan sistem ejaan itu. Sebagai peneroka dan pencipta satu sistem ejaan secara terperinci berdasarkan keyakinan empiris. Yang keempat, memberikan rasional bagi setiap aspek dalam sistem yang dicadangkan itu. Dan akhir sekali, beliau menghabiskan 20 tahun daripada kerjayanya dalam mengabdikan diri kepada misinya itu. Seterusnya, sistem ejaan yang kedua iaitu sistem ejaan Rumi Kongres. Pada tahun 1956, melalui Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga KPBM, satu ejaan Rumi bahasa Melayu telah dipersetujui.
Sistem ejaan ini tidak jadi digunakan kerana terdapat penerapan lambang fonetik. Ejaan Rumi Bahasa Melayu ini diberi nama Sistem Ejaan Kongres. Kongres ketiga KPBM berlangsung pada 16 hingga 21 September 1956 di Johor Bahru dan Singapura yang dihadiri oleh lebih kurang 500 orang perwakilan dan pemerhati dan 59 buah bancian bahasa serta persuratan Melayu dari seluruh Malaya pada waktu itu. Dalam perbahasan ini, 4 dasar pengejaan bahasa Melayu dengan huruf Rumi telah dirumuskan. Dalam sistem ejaan Rumi Kongres terdapat sistem ejaan asas 50. Antara ciri-cirinya iaitu vokal berkembar AI, AU, OI menjadi AY, AW, OY. Yang kedua, CH akan digantikan dengan C seperti ejaan cawan, cantik dan kacang. Yang ketiga, konsonan NG dan NY dalam tulisan fonetik seperti parang, nyonya. Yang keempat, F, Q, V, X dan Z digantikan dengan menggambarkan fonem-fonem asing. Pada sistem ejaan asas 50, terdapat sistem ejaan PBM-UM. Sistem ini merupakan sistem ejaan Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya yang merupakan ejaan yang digunakan dalam penerbitan Jurnal Bahasa yang diterbitkan pada tahun 1959. Sistem ini merupakan lanjutan daripada percubaan ke arah penentuan ejaan Rumi Bahasa Melayu dengan Bahasa Indonesia serta hampir menyamai ejaan Fajar Asia dan ejaan Sawandi. Yang ketiga, menolak huruf kembar dan digantikan dengan fonem lain. Contohnya, CH digantikan dengan C. Ejaan Melayu disatukan dengan ejaan Indonesia. Contohnya, keran, kerena, iaitu, kurnia, karunia. Lepas sistem ejaan PBM-UM ini, terdapat sistem ejaan Kongres 1956. Contoh ejaan, hasil Kongres yang diguna pakai ialah seperti CH digantikan dengan C. Selain itu, AW digantikan dengan AU. Seterusnya, sistem ejaan yang terakhir ialah sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Antara ciri-ciri sistem ejaan ini, yang pertama, huruf vokal terdiri daripada A, E, I, O dan U. Terdapat dua version huruf E iaitu E pepet dan E taling. Huruf diftong ditambah dengan gabungan dua huruf vokal AI, AU, OU yang dilafazkan sebagai bunyi gelencuran. Yang ketiga, huruf konsonan terdiri daripada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y dan Z. Terdapat 5 gabungan huruf konsonan iaitu GH, KH, NG, NY dan SY yang tiap-tiap satu ini mempunyai gabungan lambang satu bunyi konsonan. Selain itu, iaitu berkaitan dengan penulisan huruf. Terdapat 3 jenis iaitu huruf besar, huruf condong dan huruf tebal. Selain itu, berkaitan tentang penulisan kata. Antara kata-kata yang terlibat seperti kata dasar, kata turutan, bentuk gandaan, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mu dan nya, kata depan, di, ke dan dari, kata si dan sang dan partikel. Yang keempat, tanda baca seperti tanda noktah, tanda koma bertitik dan banyak lagi. Penulisan unsur serapan. Bahasa Melayu menerapkan unsur daripada pelbagai bahasa lain seumpama ada daripada bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya bahasa Sanskrit, Tamil, Cina, Arab, Portugis, Belanda dan Inggeris. Penyerapan unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada 2 golongan. Golongan yang pertama iaitu bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, bentuk visual kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah terserap ke dalam bahasa Melayu hendaklah diutamakan. Seterusnya berkaitan perbezaan di antara sistem ejaan Zakbar, sistem ejaan Rumi Kongres dan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Perbezaan yang pertama berkaitan tentang garfem. Penggunaan huruf E pepet atau dikenali juga sebagai huruf E bertanda di atas dalam ejaan Zakbar. Tanda diakritik di atas E pepet tidak digunakan lagi dalam ejaan Rumi sekarang. Yang kedua berkaitan tentang penggunaan huruf konsonan. Dalam sistem ejaan Zakbar, huruf konsonan CH
digantikan dalam sistem ejaan rumi baru digantikan dengan huruf C. Sebagai contoh penggunaan, ejaan CHA-CAT, catat, digantikan dengan perkataan CA-CAT, dieja dengan cara begitu dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Ketiga, berkaitan tentang pola ejaan. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal I atau U di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal A, E pepet, I atau U di suku kata akhir perag akhir. Sebagai contoh, sistem ejaan Zakbar A dan E taling seperti ejaan alih dieja seperti A-L-E-H, alih. Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu pula digantikan dengan A dan I seperti A-A-L-I-H leh, alih. Keempat iaitu berkenaan dengan penulisan imbuhan. Tanda sempang pada awal di dalam ejaan lama digugurkan dan awalan itu ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada selepasnya dalam ejaan sekarang. Yang kelima berkaitan tentang penulisan partikel. Ada 4 jenis partikel dalam bahasa Melayu sekarang iaitu lah, gah, tah dan pun. Partikel lah, gah dan tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan rumi lama ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya tanpa tanda sempang dalam ejaan rumi sekarang. Akhir sekali iaitu penulisan kata ulangan. Kata ulangan atau kata ganda dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu sekarang yang ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempang yang dibubuh di bahagian kata yang diulang. Angka 2 yang digunakan sebagai tanda ulangan dalam ejaan rumi lama dihapuskan dalam ejaan rumi sekarang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share.